Set. Step, ya. Set. Ada apa? Ada kitab. Kitab Habib. Habib lah. Ah, 11. Ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selangor belum boleh kuliah? Tak boleh? Belum? Belum lagi. KL dah boleh lah. Ya, boleh lah. Nampak semalam dekat Putrajaya. Ya. Itu pertama, surau pertama. Ya. Kalau wilayah boleh lah. Dia kalau Putrajaya boleh, KL boleh juga lah, sama eh? Selangor tak boleh. Selangor eh? Okey Ustaz, sekejap Dah boleh mula insya-Allah. Nak ambil kitab. Jemaah berapa orang limit? Dia ada bagi limit, tak ada? Dia AJK. 6 orang? Tak. Dia boleh ikut limit AJK. Berapa banyak? Ramai Ustaz. Ramai. AJK belaka. Tu tengok yang ada ustaz apa tu yang buat kuliah dekat surau tu. Yang duduk situ, yang baru tu. Memang pindah situ tu. Kali ya. Takut. Dan Ustaz, saya nak apa nama? Nak push ke kalau aku masuk sini Ustaz. Aku hilang connection ke ni dia. Tak, kalau aku masuk kat sini, dia terputus lah dia punya ni. Wi-Fi ni. Kau try call dia. Tahu, kalau aku pergi call dia sini, aku dah hilang connectivity pada Wi-Fi. Saya tak ada Wi-Fi. Cuba try. Nanti putus. Sebab aku hilang, aku kat Wi-Fi ni sana. Oh, IM. Try dulu. Try. Nanti putus. Ji, IM tu admin. Admin password.
Dia ada ni tak boleh ambil mic lah. Tak, nanti putus. Tak, aku tengah kena dah. Kau ambil mic dulu. Putus. Okay, start. Saya rasa boleh mula kot insyaAllah. Tak ada live Facebook ah? Ada? Dah on dah daripada tadi. Oh, dah on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barik wasallim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kesempatan untuk kita meluangkan masa kita untuk kita menyambung kuliah kita secara online. Dan insya-Allah pagi ni kuliah kita adalah berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah berpandu dengan kitab Limpah Kurnia Ilahi. Dan kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Muka surat 44. Muka surat 44, tajuk kita di sini pembahagian hukum akal. Pembahagian hukum akal. Jadi kita dah bahas dah sebelum ni tentang tajuk besar kita iaitu hukum lah. Apa itu hukum? Hukum itu suatu nisbah. Satu nisbah yang diletakkan kepada satu perkara lah. Cuma hukum itu berdasarkan siapa yang menghukumi lah. Kalau yang menghukumi itu syarak ataupun pembuat syariat ataupun Allah Subhanahu Wa Taala melalui rasulnya, maka kita kata itu hukum syarak. Kita kata itu hukum syarak. Kemudian di sini sebelum tu hukum kita kata hukum adat. Dan hukum adat itu kita kata dari Allah juga, dari Allah sebenarnya, tetapi yang mengeluarkan hukum itu, yang menzahirkanlah hukum itu manusia lah. Contohnya Allah Ta'ala jadikan api itu membakar, pisau itu memotong secara adat. Walaupun hakikatnya bukanlah api itu sendiri yang membakar, tetapi Allah Ta'ala yang membakar. Yang dengan izinnya, dengan kuasanya, sesuatu itu terbakar kalau diletakkan ke dalam api dengan syarat-syarat dia lah. Tetapi ternyata Allah Ta'ala nak bagi tahu kita bukan api yang membakar, dia yang membakar. Contohnya kisah Nabi Ibrahim AS. Begitu juga pisau itu tidak memotong kecuali dengan izin Allah Ta'ala, dengan kuasa Allah Ta'ala. Itu pun Allah Ta'ala cerita juga dalam Quran seperti kisah Nabi Ibrahim juga. Tapi secara adatnya memang Allah Ta'ala akan izinkan pisau memotong. Tapi secara adatnya, kebiasaannya, benda itu berulang-ulang kali kita melihat pisau itu memotong, api itu membakar. Maka diciptakan oleh Allah Ta'ala tetapi dihukumi oleh kita lah. Kita kata api membakar. Dalam Quran pun akan sebutkan api membakar, makan akan mengenyangkan, pisau akan memotong. Disebut
dan kita pun mengakuilah perkara tersebut. Tetapi hakikat sebenarnya api itu tidak membakar, pisau itu tidak memotong pun kita kena akui juga. Pasal apa? Kalau kita beriman kepada Al-Quran, di mana dalam Al-Quran menceritakan tentang api itu tidak membakar Nabi Ibrahim AS, pisau itu tidak memotong leher Nabi Ismail AS, maka kita harus beriman. Tapi kita tahulah secara adatnya memang dia akan membakar dan pisau akan memotong. Itu hukum adat. Yang ketiga sekarang ni hukum akal. Kita dah bahas apa itu akal. So akal ni suatu sifat atau arat ataupun malakah atau gharizah, suatu kemampuan yang dimiliki oleh manusia, yang diberikan oleh Allah Ta'ala, dan dia boleh menilai sesuatu. Bahkan dengan akal itulah manusia itu mengetahui segala sesuatu dan menghukumi juga. Akal juga boleh menghukum. Seperti mana manusia menghukumi secara adat, manusia juga boleh menghukumi secara akal. Walaupun akal itu diberikan oleh Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'ala ciptakan akal, diberikan kepada manusia, walaupun kita tahulah beberapa manusia itu, ada beberapa manusia yang ditarik nikmat akal oleh Allah Ta'ala, seperti orang gila. Orang gila ni Allah Ta'ala tarik nikmat akal dia, mungkin masih berfungsi sedikitlah akal dia. Tetapi dia dah banyak perkara dah yang dia buat tu di luar kawalan dia, ataupun tak sama seperti orang yang berakal yang lain. Itu kalau kita lihat dari sudut kehidupan lah, macam dia tak mandi kan, dia air kencing pun dia minum ke, atau dia kita tengok kan biasa orang gila kan. Tetapi di sini ada lagi satu peranan akal yang lebih penting daripada itu, yang mana kalaulah manusia tak menggunakan akalnya untuk menghukumi perkara tersebut, Allah sendiri menghukumi mereka tidak berakal, dengan bukan maksud tidak ada akal. Tidak menggunakan akalnya dengan seperti mana yang dikehendaki. Sebab tu kalau baca dalam Al-Quran, bila orang kafir saja, orang musyrikin, orang kafir, orang yang tak beriman kepada Allah, Allah akan sifatkan mereka qaumun la ya'qilun, kaum yang tidak berakal. Bukan bermaksud mereka tidak memiliki akal. Sebab Allah kata ya'qilun. Ya'qilun tu kita kata dalam bahasa Inggeris verb lah, verb kata kerja. Allah tak kata la aqla lahum, mereka tidak ada akal. Allah tak kata itu. Allah kata la ya'qilun. Maksudnya mereka tidak menggunakan akal tu untuk nak kata berfikir pun boleh, cuma berfikir tu hanya salah satu proses saja. Sebab fikir tu otak. Fikir itu proses untuk salah satu proses daripada sistem akal itu sendiri. Jadi dia orang mana tidak menggunakan akal mereka, Allah kata qaumun la ya'qilun. Bukan tak ada akal. Kalau mereka tak ada akal, berarti mereka bukan mukallaf. Mereka tidak akan ditaklifkan, tidak akan dibebankan dengan hukum supaya beriman kepada Allah. Mereka ada akal, tapi mereka tak gunakan akal seperti mana yang dikehendaki oleh Allah, kerana Allah yang ciptakan akal, Allah berikan pada manusia. Dengan akal itulah Allah Ta'ala suruh manusia benarkan akidah, benarkan hukum dia. Kita kan ada hukum syarak, kita ada hukum akal. Bila Allah Ta'ala turunkan syaraknya melalui para nabi, dan dalam syarak itu ada akidah, ada fiqah, ada tasawuf. Jadi akidah itu menuntut kita percaya, dan sebelum kamu percaya tu Allah Ta'ala fikir dulu. Allah kata kamu fikir dulu dan kamu benarkan. Dan kita tak boleh fikir, kita tak boleh benarkan tanpa kita betul-betul berfikir dulu. Pasal apa? Nanti dia akan ada istilah taklid. Dalam bab akidah ni, dia tak boleh kita ikut-ikut mak ayah kita percaya, benarkan, kita pun percaya, benarkan. Tapi bila ditanya apa yang kau percaya tu, kita pun tak tahu apa benda yang kita percaya. Tak boleh. Dia kena tuntutan dia, kita kena fikir dulu dan kita faham benda tu, kita benarkan. Bermakna kalau ada orang yang kita ikutlah, mak ayah kita ke, atau cikgu sekolah kita, ustaz kita ke, tiba-tiba dia berubah benda tu, kita tak ikut dah. Walaupun asalnya
Asalnya kita ikut mak ayah kita, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, qada qadar. Asalnya kita lahir-lahir, kita kecil-kecil dulu, sebab mak ayah kita lah, sebab ustaz kita, sekolah kita lah yang ajar. Tapi sampai satu tahap, kita dah tak boleh bergantung pada dia orang. Maksudnya, kita sendiri perlu fikir benda tu dan kita benarkan. Bermaksud kalau tiba-tiba, ni contohlah, tiba-tiba mak ayah kita berubah. Dia dah tak percaya Tuhan, na'uzubillah lah. Contoh mak ayah kita atau ustaz kita ke cikgu kita ke, tiba-tiba berubah, dah tak percaya kepada Allah, tak percaya kepada kitab, percaya kepada benda lain pula. Kita, ikutlah sebab aku kan ikut mak ayah. Percaya kepada Allah dulu, aku dulu percaya kepada Allah sebab aku ikut mak ayah aku. Sekarang mak ayah aku dah tak percaya, aku pun tak percaya. Tak boleh. Maksudnya tuntutan daripada akal ni, akal kena fikir, macam mana ni, dulu kata percaya Tuhan, percaya Allah, sekarang tiba-tiba tak percaya. So kita kena ada satu hujah untuk memperkukuhkan akidah kita. Bahkan satu dunia ni kalau tak beriman kepada Allah, kita seorang je percaya, kita akan percaya. Sampai tahap macam itulah kita ada, akal kita akan mempertahankan hujah itu. Tapi tak zaman sekarang insya-Allah lah tak mungkin lah jadi seperti itulah. Maknanya tak ada seorang dah pun beriman itu dekat akhir kiamat nanti. Akhir kiamat nanti satu orang demi seorang akan dimatikan, dan mungkin masa itulah paling baik. Nanti kebanyakannya akan kafir lah sekali sebab tengok tak ada orang beriman lah. Tapi sekarang ni alhamdulillah lah masih lagi ramai, 1 bilion lebih masih beriman lagi kepada Allah Ta'ala. Walaupun 5 bilion lagi tak beriman kan. Jadi itu peranan akal. So bila kita sebut akal di sini kan, maknanya apa maksud dia hukum tu? Akal satu je, dia menghukumi. Dia menghukumi. Cuma bezanya hukum akal dengan hukum syarak. Syarak ni dia satu. Maknanya Allah Ta'ala yang satu, Allah Ta'ala yang menetapkan hukum itu walaupun melalui perantaraan daripada Allah kepada Jibril, Jibril kepada para Nabi kan. Nabi sampai kan Nabi seorang je lah. Setiap Nabi ikut pada masa dia, pada zaman dia, pada kaum dia. Cuma Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dah tak ada, dah wafat. Dia wakilkan para ulama lah sebagai wakil Nabi untuk menyampaikan syariat itu, hukum syarak itu. Tapi dari Allah yang satu. Masalahnya akal ni kan, manusia ni semua ada akal. Maknanya dari syarak kita tahu, walaupun itu satu ijtihad daripada ulama, itu bukan bermaksud ulama tu yang hukum. Maksudnya kan mazhab Syafi'i kata kunut subuh sunat. Mazhab Hanafi, mazhab lain kata tak sunat. Mazhab Syafi'i kata wajib baca bismillah. Mazhab lain kata tak wajib. Mazhab Syafi'i kata batal wuduk jika menyentuh wanita yang ajnabi termasuk isteri. Mazhab lain kata tak batal. Itu bukan berarti mazhab tu yang menghukumi. Dia asalnya dari Allah Ta'ala juga. Cuma hukum itu tak jelas, hukum itu tak berapa jelas, maka para ulama mujtahid ni cuba nak memilih mana satu yang sebenarnya. So mereka berijtihad. Dan memang itu sengaja dibuat oleh Allah Ta'ala. Memang Allah sengaja buat benda tu, membagi peluang kepada ulama-ulama untuk berijtihad. So siapa yang betul dapat 2 pahala, siapa yang salah 1 pahala. Salah 1 pahala, tak berdosa. So kita yang menjadi pengikut mazhab ni, kita rasa mazhab mana yang kita rasa lebih tepat dengan Quran dan hadis bagi hukum yang kurang jelas. Yang memang hukum tu memang Allah Ta'ala sengaja buat kurang jelas. Jangan kita petikai kan. Ada hukum jelas, memang sepakat kan. Sembahyang subuh 2 rakaat itu sepakat, tak ada khilaf. Sembahyang zuhur 4 rakaat, semua tu sepakat. Itu tunggak-tunggak Islam, hukum-hukum asas takkan berubah. Yang berubah ni adalah macam sunat-sunat dia lah, cabang-cabang dia. Kunut tak kunut tu tak ada apa pun. Mazhab Syafi'i pun kalau walaupun dia tak baca kunut sembahyang subuh pun sah je sembahyangnya. Cuma kita kata sunat dapat pahala lebih baca kunut. Yang lain kita tak. Itu je. Tapi tetap hukum tu semua dari syarak. Walaupun berbeza-beza, mujtahid tu kan menghukumi dalam perkara-perkara furuk, perkara kecil, tetap kita kata hukum tu dari syarak. Cuma masalahnya hukum akal ini kan manusia semua ada akal. So akal siapa yang kita nak hukum sekarang ni? Sebab apa? Kita nak ikut akal siapa? Sebab semua manusia ada akal. Jadi ulama kata tak, maksud dia di sini satu perkara yang mana akal sepakat. Walaupun manusia ni 7 bilion sekalipun, sepanjang zaman akal sepakat.
Hukum. Contohnya 1+1 2. Tiba-tiba ada orang cuba nak ubah, ada katalah 1 juta manusia yang berakal nak ubah 1+1 3. Satu dunia akan tak setuju. Sepanjang zaman tak akan setuju. Akan kata mana boleh 1+1 3. Itu yang dimasukkan hukum akal. Maksudnya hukum yang disepakati oleh orang yang betul-betul berakal. Contohnya siang dan malam takkan berlaku di satu tempat, serentak. Siang dan malam takkan berlaku serentak di satu tempat. Itu sepakat satu dunia. Tak ada orang yang setuju yang tiba-tiba bangkit memperjuangkan boleh berlaku siang dan malam. Maksudnya dalam rumah kita, separuh bahagian ruang tamu tu siang, bahagian dapur malam. Tak mungkin. Ataupun kajang kan. Kajang saja sekarang ni tempat lain dah hampir-hampir nak siang subuh, kajang masih malam. Dia akan kekal malam sampai bila-bila. Kesan kajang tu je. Yang lain semua siang. Tak mungkin. Tak ada orang pun yang boleh bangkit nak memperjuangkan benda tu, kata boleh siang dan malam tu boleh berlaku serentak. Itu akal semua akan tolak. Tak setuju dengan perkara tersebut. Yang dimaksudkan hukum akal tu inilah dia. Hukum yang disepakati oleh semua manusia yang berakal. Tetapi ada perkara-perkara rumit, perkara-perkara yang rumit yang mana akal menghukuminya tapi nak membuktikannya susah. Contohnya kewujudan Tuhan. Kewujudan Tuhan, jadi kalau macam siang dan malam itu akal tak setuju kan, 1+1 3 akal tak setuju. Benda boleh dibuktikan. Benda tu boleh dibuktikan. Tetapi Tuhan wujud tak wujud, payah sikit nak buktikan kan. Macam mana nak buktikan? Sebab benda tu kita belum nampak. Kalau benda tu kita nampak, contohnya 1+1, 2 kan. Kita nampak, kita boleh buktikan. Ni 1, ni 1. Ni 2 ni. Macam mana kau boleh kata 3 lah? Daripada mana datang yang 3? Jadi benda boleh dibuktikan. Tapi kalau macam Tuhan itu wujud, macam mana akal nak buktikan? Itu agak susah lah di situ. Sebab tu 5 bilion 5 bilion tak beriman. Pasal apa? Sebenarnya dia bukanlah tak ada akal, tapi dia tak boleh. Akal dia tak sampai kat situ. Tak sampai nak memikirkan bahawa Tuhan itu mesti satu. Akal dia tak sampai ke situ. Sama ada dia tak menggunakan akal dia untuk memikirkan benda tu betul-betul, ataupun dia fikirkan juga tapi tak sampai-sampai juga. Itu ada faktor lain lah. Contohnya seperti hidayah kan. Taufik dengan hidayah tu daripada Allah Ta'ala. Itu satu unsur juga, satu faktor juga yang menyebabkan orang tu dia boleh terima akal, dia boleh terima Tuhan itu satu. Itu tidak ada Tuhan, tidak boleh ada dua Tuhan, ataupun tak mungkin tak ada Tuhan. Tuhan mesti ada dan mesti satu. Mesti dialah yang cipta. Sebenarnya akal yang Allah kurniakan, kalau digunakan untuk berfikir, dia akan sampai ke situ. Tapi sayangnya itulah, dalam 7 bilion tu, 1 bilion lebih saja yang menerima Tuhan. Itu pun dalam 1 bilion lebih tu agak-agak yang dia percaya Tuhan tu kerana akal dia menghukumi memang benar Tuhan itu satu, tidak ada Tuhan selain Tuhan yang satu tersebut, ke atau dia ikut-ikut saja mak ayah dia ikut masyarakat ke, percaya Tuhan, percaya Allah, dia pun ikut saja. Itu pun kita tak tahu berapa orang yang betul-betul berpegang akidah itu dengan akal dia. Maksudnya apa yang syarak bagi tahu bahawa Tuhan itu satu, tidak ada Tuhan selain Allah, akal dia pun setuju dan akal dia boleh membuktikan. Maksudnya kalau dia berdiri seorang-seorang dia di Amerika misalnya. Ada 10 orang profesor di Amerika. Keliling dia seorang je berdiri kat situ, dia boleh buktikan bahawa Allah tu satu dengan akal dia. Boleh tak boleh? Agak-agak dalam 1 bilion tu boleh ke? Tak payahlah kita tengok dia Syukuriah punya karya ahli karya surau Syukuriah ni, kita hantar wakil seorang. Keliling dia 10 orang profesor di Amerika yang hebat-hebat. Agak-agak dia boleh buktikan tidak Allah Ta'ala tu satu dengan akal, bukan dengan syarak, dengan akal. Agak-agak boleh ke tak? Boleh ya? Kita hantar Fauzan mungkin ke lepas kot. Biasa je kan. Telan Johnny Mac 2 biji sambal. Boleh? Itu maksud dia. Maksudnya akal di sini, akal kita boleh berhujah. Okey, lagi satu lah katakanlah dia tak boleh berhujah, dia tak boleh buktikan dengan akal dia. Tak apa, tapi dia tetap jazm. Ni satu lagi. Maknanya walaupun akal dia mungkin dia tak mampu nak menjelaskan hujah-hujah itu,
tetapi hati dia tetap teguh walaupun 10 orang profesor tu bagi dia hujah, kata macam tu, bagi hujah macam ni, bagi alasan macam ni, dia tak goyang. Dia tak goyang. Tapi itulah yang dituntut oleh syarak, bermakna walaupun dia tak dapat nak berhujah dengan akal dia pun, dikelilingi oleh 10 profesor misalnya, tetapi dia tetap dengan maknanya dia tetap teguh dengan pegangan dia, tak goyang sikit pun. Itu sebenarnya tuntutan. Itulah tuntutan hukum akal. Pasal apa? Akal dia takkan terpengaruh dengan selain daripada apa yang dia pegang. Cuma kalau orang tu agak diberi kemampuan yang lebih, dia boleh berhujah balik. Dia boleh berhujah balik dengan siapa saja. 10 profesor ke, 100 profesor datang satu dunia kumpul keliling dia ke, dia seorang saja, dia boleh keluarkan hujah, boleh mendiamkan 100 profesor tadi. Itu kalau itu yang dituntut yang paling tinggi lah. Maksudnya macam contohnya Imam Ghazali kan. Imam Al-Ghazali digelari sebagai Hujjatul Islam sebab ketika zaman dia satu dunia dia dah pusing setakat yang dia pergilah zaman tu. Mana semua agama-agama yang berbeza dengan Islam di situ, semua dia pergi berhujah. Yahudi, Nasrani, Majusi, Sabiin, sembah bintang, sembah berhala, semua ulama-ulama agama lain lah, ilmuwan-ilmuwan agama lain, dia berhujah sampai semua kalah. Semua tak dapat nak menjawab hujah-hujah Imam Ghazali. Sebab tu dia dikenali sebagai Hujjatul Islam. Bahkan kelompok-kelompok dalam Islam sendiri yang sesat, yang terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah seperti Jabariyah, Qadariyah, Mujassimah, Musyabbihah, Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, semua dia debat. Bahkan agama lain, falsafah, paling hebat falsafah lah. Paling hebat falsafah. Itu pun dia berhujah dengan ahli falsafah, mengalahkan semua ahli falsafah. Dan benda tu dirakam dalam kitab dia lah, segala hujah-hujahnya dalam kitab. So, Imam Ghazali ni ada kitab Tahafut Falasifah, yang mana dia menentang segala hujah-hujah falsafah. Kepercayaan atau fahaman-fahaman atau akal-akal falsafah ni dilawan balik dengan hujah akal. Kemudian kelompok-kelompok yang lain seperti Mu'tazilah, yang paling hebat lah Mu'tazilah lah. Kelompok-kelompok yang paling hebat di Mu'tazilah. Maka dia berhujah dengan Mu'tazilah. Dan begitu juga kelompok-kelompok yang lain. Itulah yang dituntut sebenarnya lah. Tapi kalau kita ni sekadar, walaupun kita tak dapat keluarkan hujah dengan akal kita, tapi walaupun 100 orang profesor hebat macam mana sekalipun duduk sekeliling kita berhujah bahawa tidak ada Tuhan misalnya, atau Tuhan itu dua misalnya, kita tak terpengaruh sikit. Tak terpengaruh sikit tu. Akal kita takkan membuka ruang untuk menerima dia punya hujah, menyebabkan akidah kita ragu-ragu, tidak. So dua tuntutan itulah. Kalau boleh berhujah, kalau tak boleh berhujah pun takkan membuka ruang untuk keraguan terhadap akidah-akidah kita. Itu peranan akal sebenarnya. Itulah peranan akal sebenarnya. Boleh faham So maknanya walaupun sebenarnya kita kata akal sepakat kan. Akal sepakat 1+1 tak mungkin 3. Siang dan malam tak mungkin berlaku serentak di satu tempat. Itu perkara mustahil. Akal hukum kata benda tu mustahil. Akal menghukumi kata mustahil. Ataupun ada orang kata tempat aku ni siang pun tidak, malam pun tidak. Kata, mana boleh. Akal takkan setuju. Akal takkan setuju. Itu walaupun benda tu sepakat dalam dunia benda tu, tetapi untuk akal menghukumi Tuhan itu satu, itu agak susah sikit lah. Kalau betul kan, kalau kita kata kalau benda yang disepakati oleh akal Tuhan itu satu, kenapa lebih ramai yang tak percaya Tuhan ataupun tak percaya kepada Allah berbanding dengan yang percaya kepada Allah? Dalam 7 bilion, kenapa 1 bilion lebih saja yang percaya kepada Allah? Itu pun belum tentu 1 bilion itu percaya kepada Allah kerana akal dia menghukumi bahawa mustahil Tuhan tu banyak. Mustahil tak ada Tuhan atau mustahil Tuhan tu banyak. Mesti Tuhan mesti satu dan Tuhan itu dia wujud dan mesti satu dan Tuhan itu adalah Allah Ta'ala. Jadi memang itu di luar kita punya kuasa lah. Maksudnya sebenarnya walaupun akal berperanan begitu, tetapi dia bergantung dengan faktor lain lagi, iaitu yang saya sebut tadi, iaitu hidayah ataupun petunjuk lah daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah Ta'ala memang nakkan, dia boleh pagi je semua orang beriman satu dunia ni. Tetapi maksudnya Allah Ta'ala berikan pilihan kepada manusia itu dari satu sudut lah. Dari satu sudut,
Manusia itu kena menggunakan akal dia untuk dia membenarkan akidah. So boleh saja Allah Ta'ala bagi hidayah kepada seluruh manusia itu mudah saja bagi Allah Ta'ala. Dalam Quran Allah sebut kan. Walau syi'na la'ataina hudahum. Kalau kami kendaki kami akan beri hidayah kepada semua orang. Allah Ta'ala boleh bagi automatik satu dunia mana Allah Ta'ala boleh buat. Tapi tak ada nilai, tak ada nilai, betul. Kalau macamnya satu orang tu dapat sesuatu perkara benda tu dengan percuma, berbeza dengan orang yang dapat satu benda tu dengan susah payah. Jadi Allah nak kita kita pegang akidah kita itu dengan susah payah. Tak susah mana pula, guna akal je. Mana gunakan akal sikit untuk kita fikirkan bahawa mustahil tak ada Tuhan. Mustahil tak ada Tuhan, mesti wajib ada Tuhan. Kemudian Tuhan mustahil banyak, 2, 3, 4 mustahil, mesti satu. Tuhan tu mestilah dia berkuasa, dialah yang ciptakan segala. Mustahil ada yang selain dia yang menciptakan. Itu saja pun yang Tuhan tuntut supaya kita menghargailah akidah yang kita pegang itu, yang mana yang setelah diberitahu oleh syarak melalui nabi-nabi rasul-rasul, dan akal kita terima dan membenarkan perkara tersebut. Faham So akal ni menghukumi saja. Menghukumi. Yang kita bahaskan dalam akidah di sini, menghukumi maksudnya adakah akal kita menghukumi sesuai dengan syariat ataupun menyalahi syariat dalam bab akidah, dan tak mungkin akan menyalahi. Apa yang syariat suruh kita benarkan itu dengan akal kita, itu realiti. Realiti yang mana akal pun bersetuju dan tak mungkin akan menyalahi realiti tersebut. Sebab apa? Yang menciptakan akal pun Allah, yang memberi kemampuan untuk menggunakan akal pun Allah, yang menurunkan syariat pun Allah, dan syariat itu menceritakan realiti yang mana Allah Ta'ala yang ciptakan realiti tersebut. Dia tak mungkin akan bercanggah. Orang yang mengatakan hukum akal bercanggah dengan syarak, itu dia yang tak betul sebenarnya. Dia tak mampu atau tak berjaya nak menggunakan akal dia bersesuaian dengan syarak ataupun bersesuaian dengan realiti. Faham Okey, hukum sahaja, bukan apa pun. Hukum akal terbahagi kepada 3 bahagian. Iaitu yang pertama, wajib akli dari sudut hukum akal. Masalahnya di sini, satu lagi permasalahan, dia menggunakan lafaz yang sama. Dalam syarak, hukum syarak kita ada perkataan wajib, sesuatu yang wajib lah, semua tahu. Semayang 5 waktu wajib, puasa Ramadan wajib. Tetapi di sini dia gunakan juga wajib untuk hukum akal. Itu akan jadi masalah kepada beberapa orang yang tak fahamlah hukum akal. Nanti bila kita kata wajib secara akal. Dia mula bertikai sejak bila pula akal tu jadi Tuhan. Sejak bila pula akal tu jadi Tuhan, akal nak hukum benda tu wajib. Masalah je dari segi lafaz ni saja. Saya pun tak fahamlah kenapa mereka menggunakan perkataan istilah wajib. Sebenarnya kalau ikutkan kita nak ubah perkataan lain pun boleh. Maksudnya mesti ataupun logik. Tapi orang Arab dia guna perkataan yang sama, wajib. Cuma orang Arab dia tak ada masalah. Satu perkataan banyak makna tu dia tak ada masalah. Kita lah yang mungkin pelik kan. Asal wajib akal pula, bukan ke syarak. Hukum wajib ni semua bukan syarak ke yang hukumkan. Kenapa akal yang hukumkan? Itu akan jadi masalah bagi orang-orang yang tak berapa nak faham tentang bahasa, tentang istilah-istilah. Jadi tak ada persamaan langsung antara wajib akal dengan dari segi bahasa ataupun lafaz tu lain. Cuma kalau kita tak nak gunakan perkataan wajib, kita guna perkataan lain pun boleh. Iaitu benda yang akal tak boleh terima. Benda tu tak ada, akal tak boleh terima. Akal kata mesti ataupun kata logiknya begini. Itu makna wajib, walaupun lafaz dia tu wajib. So jangan jadi macam ada 2 wajib pula dah. Syarak pun wajib, akal pun boleh mewajibkan. Bila pula akal jadi Tuhan? Ini golongan tu lah. Saudara kita yang Wahabi ke apalah. Ini tengok tu, dia menggunakan akal yang hukum. Dia tak faham. Fahamkan dulu sebelum nak menghukumi, nak menilai. Ini bukan maksud bila kita kata wajib akal berarti akal yang hukum seperti mana syarak. Tidak. Di sini benda yang akal tak boleh terima, benda tu tak ada. Dia mesti kena. Akal mesti boleh terima. Itu maksudnya wajib.
Mustahil. Lawan dia jadi mustahil, bukan lawan dia haram. Kalau dalam syarak wajib, yang lawan dia biasanya haram kan. Benda ni wajib, kalau kita tinggalkan hukumnya haram. Benda ni dia ada pasangan dia. Kalau makruh sunat, kalau wajib haram kan. Kadang-kadang bagi sebahagian hukum lah, tak semua. Sebahagian hukum tu dia ada pasangan dia wajib, pasangan dia haram. Sunat, pasangan dia makruh. Ni hukum akal tak? Kalau wajib akal ni pasangan dia bukan haram, pasangan dia mustahil. Bila kita tengok perkataan mustahil tu, kita baru faham makna wajib tadi. Yang mana maknanya wajib akal ni yang mana lawan dia adalah mustahil akal. Mustahil secara akal. So tak ada kaitannya antara wajib syarak dengan wajib akal dari sudut lafaz tadi. Wajib syarak lain lagi, benda yang Tuhan nak kita buat, mesti buat, kalau kita tak buat berdosa kan. Itu wajib syarak. Ini akal maknanya lawan dia mustahil. Mustahil saya rasa semua orang faham ke apa makna mustahil. So lawan bagi makna mustahil itu wajib. Kalau tak nak guna perkataan wajib apa? Tak mustahil. Tak mustahil maksudnya mesti. Kalau tak nak guna perkataan wajib atau tak nak terconfuse dengan perkataan wajib, nanti kita boleh gunakan perkataan lain, logik ke, mesti ke, lawan bagi mustahil, tak ada masalah. Walaupun kebiasaannya kebanyakan digunakan lafaz wajib. So jangan terkeliru, terconfuse antara wajib akal dengan wajib syarak. Dia lafaz saja sama. Tapi hakikat sebenarnya lain. Hakikat sebenarnya tak sama. Wajib akli, yang ini dari sudut hukum akal. Sesuatu yang mana akal itu sendiri tidak dapat menggambarkan atau menghukumkannya ketiadaan. Tak boleh tak ada, mesti ada. Ataupun sesuatu yang tidak boleh tiada secara zatnya. Contohnya kewujudan Maha Pencipta. Maksudnya sesuatu tu terjadi, lepas tu kita kata dia jadi dengan sendirinya. Itu akal tak boleh terima. Akal tak boleh terima. Kalau orang tanya kan, orang tanya surau ni wujud macam mana wujud? Siapa yang buat surau ni? Tak ada, surau ni memang jadi sendiri. Akal mana yang akan membenarkan nak tanya? Surau Syukuriah ni siapa buat? Tahun bila buat ni? Siapa buat ni? Tak, surau ni jadi sendiri. Dia bangun dengan sendiri. Lepas kami duduk sini, kami bermesyuarat nak adakan tempat semayang, maka besoknya kami bangun tahu-tahu dah ada dah surau. Dia wujud dengan sendiri, biasa. Dia boleh wujud dengan sendiri. Nak tanya akal mana yang membenarkan benda tu? Tak ada akal yang kata, takkan ada akal yang membenarkan sesuatu itu wujud dengan sendirinya tanpa dibuat oleh sesiapa pun, termasuk Tuhan sekalipun lah. Dia jadi dengan sendirinya saja. Itu akal tak boleh terima. Tak tahulah kalau ada akal yang kata boleh, itu maknanya akal dia tak betul lah. Akal dia tak betul. Itu antara contoh-contoh. Mana akal tak boleh terima, maksudnya alam. Itu saya bagi contoh surau lah. Maknanya nak bagi tahu alam semesta ni, 7 petala langit, 7 petala bumi, planet, bintang, segala macam ni, siapa yang wujudkan? Kalau orang tu kata wujud dengan sendirilah, itu maknanya dia tak berakal. Itu yang Allah maksudkan, orang yang tak berakal. Dalam Quran bila Allah sebut la yaqilun, orang yang tidak gunakan akal dia, bila dia kata benda ni jadi sendiri. Kita kata mestilah ada pencipta dia, mana boleh tak diciptakan. Tanya, engkau tu siapa cipta? Engkau jadi sendiri ke? Diri engkau tu jadi sendiri? Mak aku yang ciptakan. Oh ya ke? Mak engkau yang ciptakan. Habis tu mak engkau siapa yang ciptakan? Mak dia lah, nenek dia. Habis tu yang pertama sekali siapa? Yang pertama sekali siapa? Siapa ciptakan? Oh tak ada yang pertama. Lagilah mustahil. Mustahil. Pasti ada yang menciptakan. Walaupun kita nampak contohnya, kau tengok pokok tu, dulu tak ada pokok kat sini, tiba-tiba tumbuh sendiri. Dia kata itu yang kau nampak. Yang kau tengok dengan mata kau, dulu tak ada pokok, tiba-tiba ada pokok tumbuh, tak ada orang tanam. Rumput kan, lalang. Misalnya lalang kan. Lalang tu misalnya maknanya tiba-tiba dia tumbuh sendiri, ya ke? Cuba tanya saintis tengok lalang tu tumbuh sendiri ke? Saintis pun ada jawapan. Macam mana lalang tu boleh tumbuh sendiri? Daripada mana datang dia punya ni, daripada tanah campur ni, akhirnya terkeluarlah. Tak mungkin tiba-tiba je. Kalau lalang tu boleh jadi sendiri, kenapa lalang tak tumbuh dekat kapet merah surau tu? Kalau lalang boleh tumbuh dengan sendirinya, kenapa dekat kapet surau selama 7-8 tahun dah kita kuliah, kita semayang, tak tahulah saya 7-8 tahun lah kot. Tak pernah tengok pun ada selai lalang pun tumbuh dekat kapet merah ni. Kalau lalang boleh tumbuh sendiri, kenapa dia tak tumbuh lalang tu dekat kapet merah tu?
Atau kenapa lalang tak tumbuh dekat muka kita, kat badan kita, kalau lalang tu boleh tumbuh sini? Siapa yang tentukan lalang tu tumbuh di tanah saja? Kalau lalang tu boleh tumbuh sendiri, maknanya dia boleh tumbuh di mana-mana saja. Tu tanya balik, kalau kau kata, dia kata, oh lalang tu tumbuh sendiri je. Okey, kalau lalang boleh tumbuh sendiri, kenapa dia tak tumbuh di dinding-dinding rumah kau, tak tumbuh di kapet, atau tak tumbuh di kereta kau? Tak, lalang tu tak tumbuh di kapet surau. Kenapa tak tumbuh? Kenapa dia tumbuh di tanah saja? Kalau tanya saintis pun, saintis takkan kata tak, dia tak tumbuh sendiri, dia ada proses tu kan. Tak apa binatang ni tu, dia punya apa tumbuh. Mesti ada dia punya explanation dia, mesti ada. Tak mungkin jadi dengan sendiri, tak mungkin. Faham Wajib pada hukum akal kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Maha Pencipta, ini kerana akal tidak dapat menerima ketiadaan Tuhan di sebalik alam yang serba tersusun ini. Dalam kitab ni ada sedikit kekurangan lah. Maksudnya sedikit ketidaktepatan dia. Sebenarnya tak boleh. Akal tidak boleh menentukan Tuhan itu Allah, akal tak boleh. Itu tak boleh. Akal kemampuan dia hanya pada sekadar bahawa alam semesta ini wujud, pasti ada penciptanya. Itu setakat tu je akal boleh pergi. Siapa penciptanya itu akal tak boleh pergi. Itu dia kena mesti pencipta itu sendiri yang akan bagi tahu. Iaitu Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala akan hantar rasul dia, nabi-nabi dia, bagi tahu manusia, wahai manusia, setelah engkau berfikir bahawa tak mungkin alam ni jadi sendiri, kau ada akal yang aku berikan selama ni, kau fikir bahawa tak mungkin alam ni jadi sendiri, pasti ada penciptanya, tapi kau tak tahu siapa penciptanya. Akulah penciptanya. Inna rabbakumullah, innani anallah. Itu mesti wahyu. Ini ada kesilapan sikit. Lah. Maksudnya, dia tak boleh terus-menerus bila akal ni dah percaya mesti ada pencipta alam, iaitu Allah. Tiba-tiba je muncul Allah dalam akal, itu mustahil. Itu tak. Itu agak tersilap. Dia terlepas pandang lah. Maksudnya akal peranan dia cukup dengan mengatakan Tuhan mesti wujud tu saja. Maknanya kerana alam ini wujud diciptakan oleh sesuatu pencipta, dan pencipta itu mesti wujud, dan siapa dia pencipta tu akal tak boleh jawab. Itu tak ada akal yang boleh jawab. Nabi-nabi sendiri pun tak boleh jawab. Setelah kedatangan malaikat Jibril bagi tahu, baru Nabi tu tahu. Maknanya pencipta tu adalah Allah. Dia tak boleh dalam akal tiba-tiba terlintas alif lam lam ha Allah ataupun A L L A H Allah. Tiba-tiba je terlintas, tak ada. Itu agak tersilap sikitlah. Maksudnya mungkin terlepas pandang. Dia akal pencipta je. Akal mana pencipta ke Tuhan ke apa sajalah istilah dia. Tetapi siapa dia itu tak ada. Contohnya macam saya selalu bagi kan tai kucing tu. Bila kita jalan-jalan, tengah jalan nampak tai kucing. So kita tahu ada kucing berak situ. Kita perhatikan, tengok ini bukan tai kucing ke tai anjing ni. Dia kadang-kadang kalau tai anjing biasanya besar sikit. Ni kecil je ni tai kucing ni, ataupun tak, ni tai ayam lah. Kita boleh, tapi kita tanya kucing mana yang berak? Manalah kita tahu. Kan kucing mana yang berak itu kita tak tahu, tetapi kita tahu ada kucing yang berak kat situ. Kita jalan-jalan, tengok kan tengah jalan ada tai kucing, kan? Kita, nasib baik aku tak terpijak kucing mana yang berak ni. Tapi dia tahu kucing yang berak. Tapi kucing mana? Tanya, kucing mana yang berak ni? Manalah aku tahu kucing mana. Kan boleh jadi kucing A, kucing B, kucing C, boleh jadi. Tapi kita akal kata kucing berak. Kalau setelah diteliti lah, ni bukan tai anjing, bukan tai ayam, ni nampak macam tai kucing je ni. Yang dia tahu, akal kata ini ada kucing je berak. Kucing mana kita tanya, dia tak tahu. Mustahil akal, ini aku tahu ni. Kalau taik macam ni, kucing ni mesti kucing kau. Kalau kucing aku taik dia lain sikit. Itu tak tahulah kan. Kalau ada orang boleh tentukan si kucing yang mana secara akal. Jadi kalau menentukan siapa Tuhan, siapakah pencipta itu bukan tugas akal. Itu bukan tugas akal. Tugas akal hanya berfikir bahawa Tuhan itu wujud dan dia satu, dan dialah yang maha berkuasa yang menciptakan alam semesta ni. Siapa dia? Itu peranan Rasul. Peranan Tuhan sendiri mengutuskan. Kalaulah akal boleh tentukan Tuhan itu Allah, tak payah hantar Rasul lah. Betul? Tuhan tak payah hantar Rasul lah bagi tahu. Kata, sebenarnya Tuhan yang kau dah fikir, kau dah gunakan akal, bagus. Kau dah gunakan akal, okey.
Sekarang ni Tuhan yang ni adalah Allah tanpa mengutuskan rasul. Mana tak perlulah utuskan rasul. Jadi Allah Ta'ala utuskan rasul itu supaya rasul bagi tahu sebenarnya Tuhan yang kau fikir tu, Tuhan yang wujud, yang menciptakan yang satu, dia adalah Allah. Akal pun tak terus percaya. Akal pun tak terus percaya. Kan, ni betul ke kau rasul? Kau ni betul ke utusan Tuhan? Kau sama je manusia macam aku ni? Itu kan dalam Quran Allah Ta'ala cerita banyak. Dia orang susah nak terima rasul pasal apa? Rasul tu pun asalnya di kalangan mereka juga. Kan? Contohnya kalau surah Syukuriyah tiba-tiba Fauzan mengaku Nabi Rasul. Itu pun kau biar betul ni. Kau ya, dia mesti aku betul aku Nabi. Kalaulah misalnya dalam akidah kita Nabi Muhammad itu bukan Nabi yang terakhir. Misalnya lah, ni contoh saja. Kalaulah Nabi Muhammad tu bukan Nabi yang terakhir, akan ada Nabi lagi dihantar. Misalnya lah. Tiba-tiba Fauzan dia mengaku dia Rasul. Kau biar betul kau Fauzan. Biar aku buktikan, aku belah matahari tu. Dia betul, ya Allah. Dia orang tak percaya aku Rasul, ya Allah. Tolonglah buktikan, belah matahari tu. Matahari terbelah. Setelah Fauzan doa, matahari terbelah. Uish, betul ni, dia ni Rasul ni. Ada bukti lah, akal pun dah mula. Oh betul. Fauzan berkata, Tuhan tu Allah. Tuhan beritahu kat aku, beritahu kat korang, Tuhan yang sebenar pencipta adalah Allah. Maknanya walaupun rasul Tuhan itu datang bagi tahu, akal tak terus terima. Akal tanya dulu, kau ni betul ke rasul? Akal masih lagi dipertikaikan lagi, betul dengan kau ni rasul, apa bukti kau rasul? Maka Nabi Muhammad SAW belah bulan. Bila Nabi SAW belah bulan, itu pun dia orang yang minta. Kalau betul kau rasul, kau utusan Tuhan, belah bulan ni. Suruh Tuhan kau tu belah bulan ni. Belah betul, ambil kau. Dah belah tak percaya lagi. Bila akal yang tak dapat hidayat, dia tak akan terima lah. Jadi akal tu bukan mudah untuk dia terima satu benda. Jadi bila dia dah percaya bahawa Tuhan mesti wujud, mesti satu, mesti maha berkuasa, mestilah maha mengetahui, dia boleh ciptakan alam ini. Siapa dia Tuhan tu? Allah pun hantar rasul beritahu Tuhan itu adalah Allah. Sebelum akal terima dia tanya, betul ke Tuhan tu Allah? Macam mana kau tahu? Engkau ni siapa? Aku utusan Allah lah, aku beritahu. Betul ke kau ni utusan Allah? Betul. Apa buktinya? Buktinya kau nak apa bukti? Okey, kalau betul kau ni utusan, kau belah bulan. Maka Allah Ta'ala membelahkan bulan untuk Nabi Muhammad untuk membuktikan kebenaran dia. Maka orang pun percaya, oh betul lah. Betul lah. Mana tak ada manusia yang boleh belah bulan. Dan Nabi Muhammad pun dia bukan dakwa dia yang belah bulan. Dia kata bukan aku yang belah bulan, Tuhan aku Allah yang belahkan bulan untuk membuktikan kebenaran aku. Maka masa itulah baru akal terima. Itu contohlah, itu contoh je. Apa yang dimaksudkan dengan hukum akal itu wajib. Maksudnya akal kata wajib adanya Tuhan. Mustahil tidak ada pencipta, tidak ada Tuhan, itu mustahil. Siapa Tuhan tu itu bab lain. Itu bukan bab akal. Itu bukan bab akal, itu syarak. Syarak yang akan beritahu Tuhan tu Allah. Itu pun akal akan terima syarak itu setelah dia tengok. Memang tak ada lain lah. Setelah Rasul tu, seperti yang saya cerita tadi lah. Rasul tu dah membuktikan bahawa dia ni memang betul-betul utusan Tuhan itu dengan mukjizat dia membelah bulan dan sebagainya. Akhirnya akal pun okey, kita pun terimalah bahawa Tuhan kita Allah. Sebab tak ada lain yang dakwa. Tak ada orang lain lagi dakwa. Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran, Namrud pun dakwa dia Tuhan kan. Namrud dakwa dia Tuhan. So Nabi Ibrahim kata, Tuhan aku Allah tu boleh menghidupkan dan mematikan. Namrud kata, aku pun boleh hidupkan matikan. Dia panggil dua orang, hamba, okey, bunuh seorang ni dan biarkan seorang hidup. Tengok, aku matikan seorang ni, aku biarkan hidup, aku pun Tuhan juga. Okey, Nabi Ibrahim kata, kalau kau betul Tuhan, okey, Tuhan aku terbitkan matahari daripada timur. Kau terbitkan pada barat, aku nak tengok. Fabuhital lazi kafar. Maka terdiam Namrud, tak ada cakap apa. Kalau betul kau Tuhan, okey, sekarang aku nak kau terbitkan matahari daripada barat. Itu dalam Quran Allah cerita. Nabi Ibrahim berhujah secara akal. Kau dakwa kau Tuhan ni, okey sekarang ni kau terbitkan matahari, tengok. Tadi kata Tuhan aku menghidupkan matikan, kau layak buruk, kau panggil dua hamba, kau bunuh seorang, kau biarkan seorang hidup, kau kata kau pun Tuhan juga, kau bagi dia ni mati dan kau bagi dia ni hidup. Okey sekarang ni aku nak kau terbitkan matahari belah barat. Aku tengok kau buat kalau kau Tuhan. Fabuhital lazi kafar. Terpegun, terbengong kejap lah, tak boleh cakap apa kan. Itu bukti akal menunjukkan bahawa akal boleh membuktikan Tuhan. Kan Nabi Ibrahim dia buktikan dia ni utusan Tuhan. Namrud bakar dia pun dia selamat, tak terbakar.
Betul. Semua orang tengok Nabi Ibrahim. Mak dah, macam mana boleh Nabi Ibrahim tu tak terbakar? Nabi Ibrahim tak kata aku kebal, tak. Dengan Tuhan aku yang selamatkan aku sebab dia yang menciptakan api, dia yang menciptakan kebakaran. Kalau dia tak izinkan, api pun tak dapat membakar. Inilah Tuhan aku, Allah Ta'ala. Faham Yang kedua, mustahil akal. Mustahil akal. Dari sudut hukum akal lah. Sesuatu yang mana akal itu sendiri tidak dapat menerima kewujudannya. Akal tak boleh terima akan perkara tersebut. Maknanya mustahil lah. Ataupun sesuatu yang tidak boleh ada secara zatnya. Tak mungkin ada benda tu. Tak mungkin berlaku benda tu. Contohnya sifat lemah bagi Maha Pencipta. Tuhan itu lemah. Mustahil lah. Akal ni dua lagi contoh je lah. Tuhan itu lemah, mustahil. Kalau Tuhan lemah, habislah. Sistem alam semesta ni memang akan porak-poranda lah kalau Tuhan itu lemah. Sesungguhnya mustahil menurut hukum akal bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam ini bersifat dengan sifat lemah. Contoh yang dia bagi ni kebanyakannya tentang ketuhanan lah. Tadi pun dia katakan. Tapi yang lebih mudah lagi lah. Contoh yang lebih mudah, contohnya macam saya bagi tahu tadi kan. Siang dengan malam berlaku serentak. Itu kan mustahil. Ataupun apa lagi, 1+1=3 itu pun mungkin adat lah kot. Itu kalau 1+1=2 tu akal dengan adat sekali. Perkara-perkara yang berlawanan itu berkumpul dalam masa yang serentak tadi kan, siang dan malam itu boleh berlaku serentak. Serentak maksudnya pada tempat yang samalah, bukan di sebelah. Memanglah siang malam tu berlaku serentak dari sudut tempat lain, maksudnya yang menghadap matahari itu siang, bahagian bumi yang menghadap matahari itu siang, bahagian bumi yang membelakangi matahari itu kan malam. Serentaklah tu, tapi di tempat lain. Dalam waktu yang sama tapi di tempat yang lain. Ini maksudnya yang menghadap matahari itu dia siang dan dia malam. Itu mustahil. Itu mustahil. Itu hukum akal yang mudah sikitlah. Di sini dia bagi contoh, Tuhan itu lemah. Maka akal mengatakan mustahil Tuhan itu lemah. Nak bagi contoh sajalah, belum masuk akidah lagi ni. Ini baru contoh hukum akal yang mustahil. Sesungguhnya mustahil menurut hukum akal bahawa Allah Ta'ala yang menciptakan alam ini bersifat dengan sifat lemah. Tuhan lah maksudnya. Ini kerana akal tidak dapat menerima kewujudan sifat lemah bagi Allah SWT ataupun Tuhan yang menciptakan seluruh alam ini. Kalau Tuhan lemah, pasti ada yang lebih kuat daripadanya. Kalau begitu, yang lebih kuat daripadanya itulah Tuhan pada hakikatnya. Itu mustahil kerana Allah lah satu-satunya Tuhan yang lagi maha berkuasa. Dia guna Allah juga. Sebenarnya tak perlu kita guna Allah. Maksudnya bukan saya nak tolak Allah. Maksudnya dalam peringkat ini belum lagi. Dalam peringkat ini belum sampai kepada Allah lagi. Kerana akal sekadar kata Tuhan itu mustahil dia lemah. Pencipta alam ni mustahil dia lemah. Kalau dia lemah, pasti ada kecacatan pada alam inilah. Kalau Tuhan itu lemah, pasti akan berlaku kecacatan pada alam ini dan sebagainya. Setakat ni kita tengok stabil je siang malam, tak pernah pun kita tiba-tiba bangun, asal subuh, asal tak siang-siang lagi ni. Gelap je. Tuhan cuti lah ni. Tuhan dia sakit lah ni. Dia tak boleh nak tak boleh nak gerakkan bumi tu. Bumi terhenti kejap. Tuhan punya kuasa jam. Mustahil kan. Kita tengok sampai sekarang ni kita tengok sempurna kan. Siang malam berubah, apa semua sempurna. Tak ada satu kecacatan pun. Langit berlubang kan dalam surah Al-Mulk tu Allah Ta'ala tengok betul-betul. Langit tu ada kecacatan ke tidak? Awal-awal surah Al-Mulk tu kan. Asal lah berlubang tu. Tuhan kuasa dia berkurang menyebabkan dia tak boleh nak kekalkan berlubang langit tu akhirnya. Ada pernah tengok? Sepanjang kita hidup. Sepanjang zaman tak pernah berlaku. Peredaran planet-planet, accident. Manusia macam mana canggih dia buat sistem kereta buat accident berlambat-lambat. Betul. Pernah ke planet accident nak tanya? Kecuali nanti Tuhan berkehendak untuk accident dengan planet, tunggu je lah hancur alam semesta ni, itu waktu kiamat. Itu memang Tuhan yang nak. Bukan menunjukkan dia lemah. Dia yang memang nak hancurkan alam ni, nanti dia buat accident lah. Planet dengan planet berlaga hancur. Itu diceritakan dalam surah-surah yang terakhir dalam juzuk 30 tu kan. Iza syamsu kuwirat.
Iza sama'un fatarat. Itu semua cerita tentang keadaan kiamat yang Tuhan yang berkehendak untuk hancurkan alam. Setakat ni sistem alam berjalan dengan telita, mana tidak menunjukkan kelemahan Tuhan. Bahkan menunjukkan kesempurnaan sifat Tuhan. Okay, yang ketiga, hukum harus ataupun jaiz akli. Dari sudut hukum akal. Sesuatu yang mana akal itu sendiri dapat menerima kewujudan atau ketiadaannya. Benda tu ada boleh, tak ada pun boleh. Berlaku pun boleh, tak berlaku pun boleh. Itu hukum dia namanya harus atau jaiz. Ini pun lebih ada persamaan juga dari daripada hukum syarak. Yang mana dia punya keserupaan dia dari segi itulah. Maknanya perkara yang harus ni kita nak buat boleh, tak nak buat pun boleh kan dalam syarak. Begitu juga hukum akal, ada juga perkara yang kita kata hukum akal yang harus ataupun jaiz. Akal membenarkan ketiadaannya dan akal pun membenarkan kewujudannya. Boleh ada, boleh tiada. Itu dipanggil hukum harus akal. Dalam erti kata yang lain, sesuatu yang harus dari sudut akal ialah sesuatu yang dapat diterima oleh akal akan kewujudannya atau ketiadaannya. Contohnya, kewujudan atau ketiadaan seorang manusia yang bernama Zaid. Contohlah. Akal sememangnya dapat menerima sama ada Zaid itu wujud ataupun tidak wujud sama sekali. Benda yang tak mestilah. Vaksin tu boleh sembuhkan atau bukan sembuh, boleh melawan COVID ataupun tak boleh melawan COVID. Tentu akal kata harus je. Tak mesti vaksin itu mesti boleh melawan COVID. Tak. Maknanya mungkin ada orang dia kena suntik vaksin, akhirnya vaksin tu boleh melawan COVID. Ada orang dia kena suntik vaksin tetap juga kena COVID. Boleh. Mana akal kata benda tu harus tak wajib. Faham? Panadol hilang sakit kepala. Kita kata boleh. Maknanya harus. Kadang-kadang telan Panadol hilang sakit kepala. Kadang-kadang telan tambah sakit pula kan. Dia tak wajib dan dia tak mustahil. Itu hukum harus. Dalam ilmu akidah, perbahasan mengenai hukum akal sangat penting kerana dibina hujah-hujah logikal. Di atas hukum akal ini berkenaan dengan sifat-sifat ketuhanan. Ini kerana akal ialah suatu kayu ukur sejagat bagi semua manusia. Akal ni dia punya kayu ukur yang sama bagi seluruh manusia lah. Sejagat. Maka daripada itulah ianya dibahaskan supaya manusia dapat memahami sifat-sifat ketuhanan secara asas. Jadi sebab apa manusia ni semua ada akal. Tetapi tak semua manusia itu percaya kepada Islam. Tak semua manusia percaya kepada Allah. Tak semua manusia percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tak boleh gunakan Quran, hadis untuk menjadikan hujah kepada orang yang tak percaya Islam, tak percaya Tuhan, tak percaya Nabi Muhammad SAW. Tapi orang tu ada akal. Semua manusia ada akal. Hampir semualah kita kata. So kita gunakan hujah akal untuk semua manusia. Jadi gimana kita nak beritahu bahawa apa yang dibawa oleh Islam itu tidak bertentangan dengan akal. Itu yang kita nak beritahu. Apa yang dibawa oleh Islam itu, syariat Islam dari segi akidahnya, fiqahnya tidak bertentangan dengan akal kalau kau gunakan akal dengan betul. So sebab itulah adanya akal ini supaya manusia ini boleh menggunakan akalnya untuk membenarkan syariat. Kita tak boleh pergi jumpa orang bukan Islam kan. Kita jumpa Acong, jumpa Ramasamy, jumpa John. Yang beriman kepada Allah. Allah tu satu-satunya Tuhan, tidak Tuhan selain Allah. Kan dia yang ciptakan ni. Apa kau cakap ni? Betul bukti dia. Qul huwallahu ahad. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pergi jumpa. Cakap dengan dia, tengok dia terima tak terima. Tapi bila kita guna akal, kita ajak dia berfikir, okey. Macam mana boleh engkau percaya Tuhan ni? Kita berhujah, nanti dia akan ajarlah macam mana cara kita nak berhujah dengan akal tentang kewujudan Tuhan, Tuhan itu satu dan sebagainya. Dia nak fikir, dia fikir. Mana kalau dia betul-betul berfikir, kita sampai dia tak boleh jawab, sampai dia akhirnya dia pun betul juga. Itulah dia. Itu yang dituntutlah. Sebab tu akal tu jadi sebagai kayu ukur seluruh manusia.
Kalau Quran hadis saja untuk orang Islam je lah. Untuk orang Islam saja yang terima Quran hadis. Yang bukan Islam tu kita nak hujah pakai apa? Bahkan yang dalam Islam tu sendiri pun kadang-kadang tak percaya Quran hadis. Maksudnya dah Islam tetapi boleh murtad, na'udzubillah. Kalau Quran tu sudah cukup kuat, hadis dah cukup kuat, kenapa ada orang murtad? Kenapa dia Islam tapi dia murtad? Kenapa tak cukup ke Quran hadis untuk sebagai hujah supaya dia tak murtad? Dia tak percaya ke Quran hadis? Kalau Quran hadis itu sudah mencukupi. Maksudnya walaupun saya kata tadi akal ni untuk orang bukan Islam kan, hujah akal, tetapi untuk orang Islam pun perlu. Untuk orang Islam pun perlu. Maknanya orang yang murtad tu, dia mula tak percaya Quran dah, kita boleh guna akal lagi. Kita boleh berdebat dengan dia, kita tanya kenapa kau nak murtad, apa sebab? Kalau kau tak percaya Tuhan, okey, kita buktikanlah kenapa kau tak percaya Tuhan. Ataupun dia percaya Tuhan lain kan. Dia kata Isa tu na'udzubillah lah, dia kata Nabi Isa tu yang Tuhan sebenarnya. Okey, apa bukti Nabi Isa Tuhan? Kita hujang dia, kalau dia tak boleh jawab, maknanya dia kalah lah dari sudut. Cuma mungkin nafsu dia atau keinginan dia yang menolak tu je. Mungkin ada kepentingan kan, ada kepentingan kenapa dia nak tinggalkan Islam. Mungkin ada orang offer dia susah hidup, ada orang offer dia. Maknanya kalaulah dia masuk Kristian misalnya dapat duit 20,000 ke 30,000 misalnya lah, ada kemungkinan. Secara akal dia dah tak boleh, dia dah kalah dah. Tetapi ada sebab lain lah, kemungkinan lah. Ataupun satu lagi kita kata memang dah Allah tarik hidayat pada dia. Itu lain lah. Bab lain lah. Faham Wallahu a'lam. Nanti kita sambung lagi insya-Allah tajuk seterusnya peranan akal dalam menetapkan kesempurnaan Allah Taala. Cukup. So kesimpulannya ada 3 hukum akal saja. Wajib itu maksudnya logik. Kemudian yang kedua mustahil, lawan bagi wajib tadi iaitu tak logik. Dan yang ketiga harus, boleh ada, boleh tiada. Itu saja hukum akal. Ada soalan setakat tu? Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Ya, Ustaz nak tanya sikit pasal fiqh boleh? Boleh. Ustaz, macam minggu lepas Ustaz cerita pasal apa ni yang hukum sembahyang witir ni 1 rakaat. Imam Syafi'i kata makruh saja tak? So makruh ni maksudnya kalau kita tinggalkan dapat pahala, kalau kita kalau kita buat tak dapat apalah. Tak. Dia bukan maksud macam tu. Maksudnya makruh di sini kalau kita buat 1 rakaat berbanding dengan kita buat 3 rakaat. Faham? Bukan kita antara buat ataupun tinggal. Dia nanti ada hukum makruh tu. Ada hukum makruh tu dinisbahkan kepada perkara lain. Contohnya yang disunatkan tu 3 rakaat kan, 2 campur 1. Tapi kita buat 1 saja. So kemakruhannya bukan dari segi kita tak dapat langsung pahala. Kita tinggalkan lebih dapat pahala. Kita tinggalkan buat 1 rakaat maksudnya kita buat 3 rakaat. Bukan tinggalkan 1 rakaat tak buat langsung 1 rakaat, tak buat langsung 1 rakaat tak dapat apa-apa. Bukan kalau kita tinggalkan 1 rakaat kita dapat pahala, tidak. Tentu semua tak sama witir dapat pahala sebab dia tinggalkan 1 rakaat. Itulah kalau ikut akal macam itulah. Dia tinggalkan 1 rakaat iaitu dengan dia buat 3 rakaat. Itu yang dapat pahala. Bukannya dia tinggalkan 1 rakaat tinggal tak buat langsung. Tinggal tak buat langsung tak ada, lebih baik buat 1 rakaat daripada tak buat langsung. Tu ada 3 lah. 1 tak buat langsung, 1 rakaat, 1 buat 3 rakaat. Jadi dia 1 rakaat ni makruh, maksudnya kalau dia pilih untuk buat 1 rakaat berbanding buat 3 rakaat. Bukan kalau dia pilih buat 1 rakaat berbanding tak buat langsung. Kalau tak buat langsung berbanding dengan buat 1 rakaat, buat 1 rakaat itulah lebih, tapi mestilah dapat pahala walaupun 1 rakaat. Makruhnya jika dibandingkan dengan 3 rakaat. Dia bukan semua makruh binafsihi, dia panggil makruh li ghairihi. Makruh jika dibandingkan dengan benda lain. Jika dibandingkan dengan benda lain dia jadi makruh. Ada makruh yang dia sendiri memang makruh, itu lain. Dia ada hukum dia panggil li zatihi, satu lagi li ghairihi. Ada benda yang memang makruh itu dia memang makruh.
perbuatan itu memang makruh. Di sini makruh satu rakaat itu jika dibandingkan dengan 3 rakaat. Maksudnya dia memilih nak buat 3 ke 1. Maka dia buat 1 je lah. Maka itu kat situlah makruhnya. Bukan buat 1 makruh, tak payah buat lah. Kan tak makruh, dapat pahala lah kalau aku tinggalkan buat 1 rakaat. Tak buat apa, tak dapat apa. Maknanya antara tinggalkan langsung dengan buat 1 rakaat, lebih baik buat 1 rakaat. Sebab sabit. Sayyidina Osman kan buat witir 1 rakaat. Cuma kita kata antara 3 dengan 1 tu makruh buat 1. Ni makruh jika dinisbahkan kepada yang 3 tu. Bukan makruh dengan tak buat langsung. Ada benda yang memang kalau kita buat dia makruh, kalau kita tinggalkan dia dapat pahala, tak buat langsung. Tapi di sini kemakruhan dari sudut sunat witir itu jika dibandingkan dengan 3 rakaat. Mana antara 3 dengan 1 kita pilih untuk buat 1, maka makruh. Bukan 1 tu makruh, tak payah buat lah, dapat pahala. Tak ada, memang tak dapat langsung lah kalau tinggalkan. Kalau buat 1 masih dapat pahala berbanding tak buat langsung. Cuma dia makruh dibandingkan dengan buat 3 rakaat. Faham Faham Ustaz. Terima kasih. Nama. Ada lagi soalan? Tak ada, cukup. Cukup Ustaz. Cukup Jadi setakat itu dulu apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang terbaik kelemahan saya, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua, mudah-mudahan Allah bagi taufik kita faham dan sampaikan dan tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama.